Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, kita teruskan dengan bab 4. Tingkatan 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor, kerana sediakan slide yang sangat cantik ini. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, 4.1, kelestarian alam sekitar. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. So, kita perkenalkan teknologi hijau dekat Malaysia ni. Supaya apa dia? Tak adalah dengan asap yang banyak, exhaust daripada kenderaan, daripada kilang. So, kita pantau dia. Kita kontrol, sama juga dengan penebangan pokok. Kita kontrol dia. Supaya Malaysia lebih berteknologi hijau. Kita tengok lepas ni. Contoh-contoh kepentingan teknologi hijau. Penting tak? Yang pertama, untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey. Yang kedua, untuk mengurangkan pengeluaran karbon. Cikgu sebut tadi, asap dan sebagainya yang tu. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Memang sangat pentinglah teknologi hijau ni. Menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Macam tajuk bab sebelum ni kita bincang pasal petroleum. Kan? So, bila petroleum ni maksudnya sumber yang tidak boleh diperbaharui. Untuk menghasilkan petroleum memakan masa, mengambil masa jutaan tahun. So, kalau habis nak tunggu jutaan tahun pula baru ada. So, kita perlu cari sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang tu. Tu pentingnya teknologi hijau ni. Okay, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Ni kepentingan dia ni. Mengurangkan pengeluaran karbon. Meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. So, kalau udara bersih, kita pun selesa keluar rumah. Tapi musim COVID ni tak boleh lah. Menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baru. Contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Yang pertama, kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. So, sekarang ni pun dah guna kenderaan tenaga solar. Tenaga solar bukan setakat kereta saja. So, banyak dah. Kipas, lampu kita menggunakan tenaga solar. Yang kedua, sumber tenaga boleh baru digunakan bagi menjana tenaga. Okey, untuk jana daripada tenaga solar, tenaga cahaya tadi, dia tukar kepada tenaga elektrik. Menghubungkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. So, bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita ni, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009. So, maksudnya dah lama dah. Dah lama dah teknologi hijau dekat negara kita ni. Cuma kita tak sedar. Sudah ada dasar teknologi hijau kebangsaan. 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Yang pertama, tenaga.
mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. So banyaklah iklan ataupun promosi berkenaan kecekapan tenaga. Kita tengok contoh dia. Alam sekitar meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Okey, yang pertama tenaga, yang kedua alam sekitar. Yang ketiga ekonomi, menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Yang keempat sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. So yang ni adalah 4 tonggak. 4 tonggak dalam dasar teknologi hijau kebangsaan. Tenaga. Ingat, yang pertama tenaga, yang kedua alam sekitar, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial. Okey, betul ingat ada berapa tonggak? So ingat ada 4 tonggak. Okey, contoh tadi kan. Penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. So yang ni lah fungsi kecekapan tenaga ni. Kalau kita beli barang ataupun peralatan elektrik, tengok ada stiker. Ada stiker. Penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Ekonomi. Ekonomi negara semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Yang tu yang memang kita nak lah. Kurangkan pembaziran. Sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga yang boleh baru, yang lebih bersih dan selamat. Kalau kita utamakan kecekapan tenaga. Malaysia, negara kita sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan, apa dia? Label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik, macam cikgu bagi tahu tadi. Indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index. Yang ketiga, kempen teknologi cekap tenaga. Yang keempat, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Dan yang kelima, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. So yang ni label. Label kecekapan tenaga. So tengok bintang sini kalau kita beli peralatan elektrik. So maksimum dia 5 lah, 5 star. So tengok kalau 5 star ni lebih jimat tenaga. So bila lebih jimat, so kita bayar bil kurang lah. Okey. 5 star kat sini. Penilaian tenaga. Yang kedua, indeks bangunan hijau. Okey. So dekat bangunan-bangunan premis, kena ada CJ ni. CJ Green Building Certification. Ini. Kempen teknologi cekap tenaga. So kita ada dah. Kempen-kempen ni dalam TV, dalam surat khabar. Langkah kecil membawa perubahan yang besar. Kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar pun ada. Okay. Kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Tak guna tutup. Macam tu. Save energy. Sektor dalam teknologi hijau. Memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Kalau kita tengok gambar ni, apa dia ni? Ni adalah kincir angin. Ni dam, empangan hidroelektrik. Okey. Tenaga air kita guna, tenaga angin kita guna. So yang ni semua adalah alternatif, tenaga alternatif. Antara contoh tenaga ialah hidroelektrik, solar, angin. Sektor dalam teknologi hijau, sektor pertanian dan perhutanan. Berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini menekankan penjagaan nutrien tanah
serta penambahbaikan pengamalan penanaman. So galakkan penanaman semula. Okey. Dari segi sektor pengangkutan pula berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Okey, semua sekarang ni banyak dah kenderaan yang hybrid punya. So hybrid ni dia boleh cas macam bateri ni. Charger dia ada charger dia. Lebih jimat. So lebih selamat daripada kita guna bahan api fosil. Sektor dalam teknologi hijau, sektor pengurusan sisa dan air sisa. So yang ni pun boleh buat tenaga yang baru. Memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara olah sisa atau air sisa tadi menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. Okey. So makanan yang tak habis tu apa semua kita boleh buat baja. Baja kompos. Sektor dalam teknologi hijau juga iaitu sektor bangunan macam mana? Berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan belian iaitu ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pekerja yang baik. So yang ni. Contoh orang kata. Contoh bangunan hijau. Bangunan belian. Diamond. Ni. Dari segi sektor industri dan pembuatan pula, dia berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi kurangkan kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Tu. Untuk industri ni. Asap dia tak bebas macam tu, dia tapis, dia filter dulu, baru dia bebas, tinggikan cerobong, macam-macam lah. Tu cara dia. Dari segi sumber teknologi maklumat dan komunikasi, macam mana pula? Fokus pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk kurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Tu poin penting. Jimat tenaga. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 4.2 Sektor Tenaga. Wallahualam. Assalamualaikum.